Ika, Google, Pavitra, Mekat. Okay. Tunggu kau nak sekejap. Tiago dengan seperti nama dia. Kita tunggu lagi 2 minit ah. Cikgu nak korang dengar suara cikgu je. Nanti kalau korang dengar semua orang nanti tak boleh dengar suara cikgu. Okay, so minggu lepas cikgu ada bagi tahu awak macam mana buat cikgu ada bagi awak latihan untuk buat ayat karangan pendek ni kan, betul tak? Okay, tapi hanya Guvir saja yang hantar. Okay, Guvir saja yang hantar, tapi tak apa. Guvir saja hantar. Guvir cikgu dah bagi email ke awak. Okay, tapi hari ni cikgu nak terangkan balik tentang karangan pendek ni sebab cikgu nampak ada juga kesalahan awak. Okay, so yang lain fokus dekat yang cikgu bagi. Sebelum tu cikgu akan bagi tahu awak dia punya format untuk awak buat format untuk awak buat buat karangan pendek lah. Okay, format untuk buat karangan pendek. Okay, boleh nampak dekat skrin karangan pendek dia? Okay ya, ini format dia. Okay, so cikgu terangkan sekali lagi ya, karangan pendek ni macam mana. Okay, so karangan pendek ni awak boleh jumpa dia dekat kertas bahasa Melayu. Okay, PT3 dekat kertas 2. Okay, tapi dia ada dekat bahagian A. Awak buka saja kertas 2, awak boleh nampak dah karangan pendek. Okay, yang kedua karangan pendek ni ataupun okay, dalam dia pun boleh dipanggil sebagai karangan respon terhad juga. Okay, so maksud dia apa? Kenapa kita panggil sebagai karangan respon terhad ataupun karangan pendek? Kerana kita perlu rangka sebuah karangan yang pendek dan juga ringkas berdasarkan soalan yang diberikan. Dia akan bagi awak soalan, awak kena jawab karangan yang ringkas saja. Okay, karangan yang ringkas. So dia ada 10 markah dan awak hanya diberikan masa, dia berikan masa yang banyak tapi dicadangkan untuk jawab 15 minit saja. 15 minit saja soalan ni. Okay, kemudian okay, awak nampak tak dia ada susunan tu?
urutan. Jadi bila awak buat karangan ni, kena ikut urutan tu. Kenapa? Supaya tak keliru pada pemeriksa. Pemeriksa tahu awak ikut perjalanan apa yang diberikan soalan tu. Okay, so awak kena ikut yang tu satu-satu. Awak tak boleh ambil yang sini betul ambil yang bawah, lepas tu ambil situ balik. Tak boleh. Kena ikut susunan tu. Okay, awak dinasihatkan ikut urutan tu lah. Okay, supaya tidak mengelirukan pemeriksa. So contoh kalau cikgu periksa, cikgu kena cari point tu. Bila awak pandai gunakan, maksud dia awak dah gunakan semua, so markah awak banyak lah. Boleh? Okey, lagi satu kat sini, jangan ulang keterangan atau huraian. Apa maksud dia kat sini? Okey, contoh. Ayat yang pertama awak dah gabungkan ni, lepas tu huraikan dia balik. Tak perlu huraian. Awak sambung saja perkataan tu. Okey, sambung perkataan tu jadi satu ayat. Tak perlu ayat tu diulang semula ataupun perkataan tu diulang semula. Ataupun awak huraikan. Awak huraikan ayat tu. Tak perlu. Okey, awak hanya letak saja. Awak hanya tulis isi berkaitan dengan perkataan tu. Jangan letak keterangan ataupun huraian. Okey, jangan huraikan lagi. Okey, ataupun ini harus. Nampak tak saya gunakan perkataan harus? Maksudnya awak kena guna semua perkataan tu tanpa tinggalkan satu pun. Okey, kenapa? Markah awak pun boleh kurang kat situ. Kena guna semua. Okey, kena guna semua. So pastikan awak bijak mengatur macam mana ayat tu. Okey, ayat awak gunakan. Okey, nampak tak? Pastikan awak gunakan ayat tu ringkas dan juga padat. Apa maksud ringkas dan padat ni? Awak boleh, contohlah, buat satu perkataan tu, saya bermain bola. Nampak tak? Ringkas dan padat. Tak perlu saya bermain bola, tadi dekat sana, lepas tu kat sini, lepas tu saya bermain dengan kawan-kawan saya. Tak perlu extend macam tu. Sebab ayat sini bagi ringkas dan juga padat. Tak perlu ada huraian. Awak kata saya bermain bola bersama rakan saya pada pukul 5 pagi. Macam tu saja. Ringkas, padat. Kita tahu awak bermain bola dekat padang. Tak perlu awak kata saya bermain kat padang. Padang tu luas dia. Macam tu. Tak payah huraian lagi. Okay? So tu maksud dia. Ataupun yang sini tidak boleh menulis. Nampak tak? 80 patah perkataan yang ni. Jangan lebih dan jangan kurang. Okay? Ada perkataan awak kurang, ada perkataan lebih, tak boleh. Okay? Macam juga kita buat ulasan. Lebih, kurang markah. Macam tu. Kurang pun kurang markah. So, pastikan betul-betul ngam-ngam saja 50 hingga 80. Okay, pastikan sama saja 50 hingga 80. Okay? Yang ni cikgu kena ajar awak sebab cikgu nampak contoh Guvir punya kan. Guvir salah kira. Okay, so nanti cikgu akan ajar awak macam mana nak kira perkataan dengan cara yang betul. Kerana, awak tengok sini ya, contohnya Sekolah Kebangsaan Ceras Jaya. Kita kira sebagai satu perkataan. Okey, bukan 1, 2, 3, 4, bukan 4 perkataan tapi satu. Kerana apa? Sebab ini kata nama khas. Okey, sekolah tu hanya Ceras Jaya. Tak ada sekolah tu dekat dunia ni ada 2 macam tu. Contoh. Okey, sebab tu kita namakan sebagai kata nama khas kena satu perkataan. Contoh nama awak panjang 4 perkataan. Contohlah ada Aminah, Hanan, ini ada 4 perkataan. So tu satu juga. Awak tak boleh letak sebagai 4 perkataan. Kita kira sebagai satu. Okay, so nanti cikgu akan tunjukkan contoh dia. So nanti cikgu akan kira, awak tengok cara macam mana. Okay, so cikgu nak awak salin ni juga karangan pendek ni. Awak tak payahlah ikut cikgu punya ni. Yang penting awak bagi point. Okay, bagi point dia. Okay, ada apa-apa soalan untuk ni? Boleh faham? Ini cara awak punya, ni adalah format dia. So ni petikan dia lah. Okay, cikgu teruskan. Boleh? Ada masih nak menyalin? Okay, cepat sikit Awak salin.
Ini format dia, so awak kena ikut. So sekarang ni cikgu rasa macam susah saja untuk awak hantar kan. Okay, cikgu nampak awak susah nak hantar email apa semua. So macam ni. Cikgu nak awak buat saja. Maksud cikgu, awak tulis kat dalam kertas, latihan-latihan cikgu berikan. Okay, so nanti bila buka center awak hantar dekat cikgu. Cikgu nak check. Itu sajalah cara dia sebab cikgu tengok korang tak boleh nak hantar dengan cikgu. Okay, kalau siapa yang boleh, awak boleh hantar dekat email. Kalau tak boleh, tak apa, nanti awak kumpul saja. Okay, cikgu akan bagi tahu awak dia punya contoh jawapan. Okay, awak salin saja. Jangan awak betulkan balik jawapan awak tu. Sebab cikgu nak check kenapa salah. Okay, ataupun kenapa betul. Alright. Okay, cepat sikit. Cikgu bagi masa 5 minit. Salin. Salin perkataan yang penting saja. Macam ni, awak tak payah salin ni lah. Awak salin nombor, okay, daripada nombor 4 sampailah nombor 9 ni. Ini yang wajib awak salin. Sebatas ni tak payah. Yang ni awak tahu saja. Okay, kertas tu kat mana, 15 minit disarankan ataupun sebelum markas, semua tak payah. So 4, 5 sampailah 9 ni, ini yang perlu awak buat. Okay, sebab ini yang penting. Okay, boleh? Google cikgu dah check, nanti cikgu bagi tahu. Cikgu akan tunjukkan awak punya contoh karangan pada kawan awak. Awak nampak apa? Awak tak nampak yang nombor 1, 2, 3, 4? Oh ya ke? Sekejap, cikgu tunjuk. Nampak ke Pavitra? Cikgu tunjuk apa? Contoh karangan. Oh ya? Okey, okey. Sekejap ya. Yang ni nampak? Korang salin apa tadi? Salin yang ni. Nampak? Okey, boleh ya? Okey, soalan nombor 4 sampai 9. Nombor 4 sampai 9 salin, itu yang penting. Betul lah korang tak nampak. Okey, okey. Yang tadi tu cikgu bagi contoh jawapan Guvir.
4 dengan 5 je. 4 sampai 9. 4 sampai 9 saja salin. Okey, semua sudah? Belum lagi? Okey. Cepat sikit ah. Cikgu nak terangkan untuk karangan yang minggu lepas Cikgu suruh buat tu. Ha, 4 sampai 9 saja yang penting. 1 hingga 3 tu tidak. 4 hingga 9. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okey, yang lain sudah? Okey, semua sudah? Alright, so cikgu teruskan. Ada lagi masa menyalin? Cikgu rasa senang saja ni. Ini ada punya format ni
Cikgu dia punya tips ni, ini korang semua tahu. Cepat sikit, cikgu kita dah habiskan masa 30 minit dah kat sini. Cikgu nak terangkan ayat lain. Tak apa, nanti cikgu bagi balik. Nanti cikgu bagi balik, okey? Nanti cikgu bagi balik. So kita teruskan pada ni. Okey. Tengok dekat skrin. So minggu lepas amalan untuk kesihatan. Okey, macam Guvir, cikgu nampak Guvir pandai untuk buat ni, cuma Guvir punya ayat dia tidak ada link, tak ada kaitan. Okey. So hari ni cikgu akan buat sama-sama dengan awak. Awak kena salin ni, cepat sikit salin. Okey, jangan mengelamun lagi. Okey, so cikgu akan start dengan perkataan yang pertama. Cikgu akan mulakan. Okey, nampak tak kat sini? Anugerah kepada manusia. So, okey, kita tengok dulu apa tajuk dia. Amalan untuk kesihatan. So dia berkaitan dengan kesihatan badan. Okey, kesihatan badan. Okey, so sekarang ni anugerah kepada manusia mengutamakan makanan berkhasiat, keperluan kalori, protein, dapat membentuk antibodi, buah-buahan dijadikan snack, minuman air kosong secukupnya, minum air kosong secukupnya, mengambil makanan mengikut sukatan, aktiviti senaman dan juga berat badan ideal. Okey, so daripada perkataan ni awak kena faham dulu apa karangan pendek yang dia suruh awak buat. Okey, so awak dah baca amalan untuk kesihatan, perkataan ni, so kita kena baca dulu, kemudian awak kena buat sedikit pendahuluan. Okey, kena buat pendahuluan dan juga penutup. Okey, sebab cikgu baca kat situ juga, dia kata pendahuluan dengan penutup tu ada, kalau awak tak buat pun tak apa. Tapi kalau awak buat itu lagi bagus. Tapi bila nak buat, kena buat ringkas saja. Okey, so pendahuluan dia awak boleh katakan anugerah kepada manusia tu. So apa anugerah kepada manusia? Apa yang anugerah tu maksud dia, ingat tak minggu lepas cikgu kata anugerah tu apa? Gift, hadiah. Anugerah tu hadiah kepada manusia. So maksud dia kesihatan tu lah. Kita tak boleh beli kesihatan. Sebab kesihatan tu daripada diri sendiri. Kalau kita mengamalkan gaya hidup sihat, kita boleh sihat. Macam tu. Okay, so cikgu cakap sini kesihatan. Okay, cikgu mulakan kesihatan. Okay, ini awak tak perlu ada perenggan. Tak payah ada perenggan. Tak perlu ada jarak. So kesihatan ialah anugerah. Anugerah berharga kepada manusia. Kesihatan ialah anugerah berharga kepada manusia. So cikgu dah gunakan kataan yang pertama, ayat yang pertama. So berharga kepada manusia. Kemudian cikgu sambung yang ni, mengutamakan makanan berkhasiat. So macam mana kita nak cakap? Cikgu just cakap saja. Kita hendaklah macam tu. Nampak? Kita hendaklah, nampak tak cikgu tambah kita hendaklah. Kita hendaklah mengutamakan makanan yang berkhasiat. Kemudian cikgu sambung lagi, keperluan kalori. Keperluan kalori. Ya, betul. Salin. Kena salin. Ini contoh supaya awak tahu macam mana nak buat karangan ni. Lepas tu setiap dekat sini cikgu gunakan yang ni. Yang ketiga, keperluan kalori. Apa maksud keperluan kalori? Maksud dia setiap orang berbeza kalori yang diperlukan dalam badan. Contohnya, awak remaja, kalori awak tinggi daripada cikgu. Cikgu dah dewasa. Kerana apa? Kerana awak remaja, awak aktiviti fizikal awak banyak. Sebabkan tu kalori tu tahu tak apa maksud kalori? Jumlah makanan yang awak perlu makan dalam satu hari.
So sebab tu cikgu kata sini, setiap individu cikgu tambah mempunyai keperluan kalori seharian yang berbeza. Okay, awak tambah untuk perkataan ni. Kemudian protein pula. So macam mana kita nak tambah untuk protein? Okay, kita kena ambil protein. Okay, kenapa? Sebab dia ada kena mengenai antibody. Bila protein awak banyak, antibody awak boleh dihasilkan dengan banyak. Itu maksud dia. Okay. Okay, awak nampak sini, protein dapat membentuk antibody, cikgu gabungkan dalam satu perkataan. Dalam satu ayat. Okay, dapat membentuk. So, jadi awak boleh sambungkan 2 atau 3 atau lebih ayat, perkataan dalam satu ayat. Okay, 2, 3 atau lebih perkataan dalam satu ayat. Okay, boleh? So, cikgu dah habis sampai antibody. So, sekarang ni cikgu nak sambung untuk buah-buahan dijadikan snack. Okay, so macam mana kita nak cakap sini? So, kita galakkan okay, buah-buahan tu jadikan snack. Bukan snack tu keropok dan sebagainya. Sebab itu makanan tidak sihat. Okay, so cikgu kata gitu. Untuk menghubungkan perkataan ni, cikgu gunakan penanda wacana. Okay, cikgu harap awak gunakan penanda wacana dalam karangan ni lah. Supaya ayat awak tu tersusun dengan rapi. Dan ada kaitan antara satu sama lain. Okay, air kosong secukupnya itu. Berapa gelas sekurang-kurangnya? Okay. So di samping itu, selepas kata itu mengambil makanan mengikut sukatan. Okay. So kita kena ambil ikut sukatan, ikut piramid makanan. Kenapa? Supaya tidak berlebih-lebihan. Kalau lebih, akan jadi obesity. Okay. Okay, kemudian ayat yang kedua, aktiviti senaman dan juga berat badan ideal. Okay, so cikgu gabungkan perkataan ni lah. Okay, so cikgu dah habis gunakan perkataan ni, cikgu buat kesimpulan pula. So kesimpulan pastikan ringkas dan juga padat. So cikgu buat kesimpulan dia macam ni saja.
Macam tu saja. Okay. Contohlah bila awak kira perkataan ni kan, terlampau banyak, so tak payah buat kesimpulan pun tidak apa. Okay, so nanti cikgu, awak dah siap, cikgu akan ajar awak macam mana kira perkataan ni. Kena kira patah perkataan lah untuk yang ni. Sama juga macam ulasan. Wajib. Okay, cepat sikit ah. Oh ya, kat lagi sana kejap kan. Okay, mengambil. Okay, so Tiago dah kira 83 patah perkataan. Cikgu tahu kenapa. Tiago kira dekat ni Microsoft Word. Ke kira macam tu? Okay, so cikgu ajar awak macam mana kira. Okay, semua tengok sini macam mana cikgu kira. Okay, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. Okay, selain itu penanda wacana satu perkataan. So 33, 34, 35, 36, 37. Buah-buahan kata ganda. So ni satu perkataan. 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47. Ni pun sekurang-kurangnya satu perkataan. 47, 48, 49, 50. Di samping itu 51, satu perkataan 1, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. 61, 62,
Okey, sama juga berlebihan 62. 63, akhir sekali pun satu perkataan, penanda wacana. 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80 dan 81. So cikgu lebih satu perkataan saja. Okey, tak apa. Kalau satu perkataan tak apa, dimaafkan. So 81 patah perkataan saja. Okey, boleh faham? Macam ni, di samping itu walaupun ada 3 perkataan situ tapi sebabkan dia penanda wacana satu. Okey, selain itu pun satu. Take note ambil nota. Okey, akhir sekali pun sama, satu. Okey, kalau awak tengok sini sekurang-kurangnya macam ni ada perkataan kata ganda macam ni pun satu juga. So tu cara awak kira. Boleh faham? Student cikgu? Okey ya. So semua sudah siap salin? Cikgu nak teruskan soalan seterusnya. Ada masih salin? Syafiqah dah siap? Dah. Okey, semua dah siap? Belum. Andrew dah. Okey dah. Okey. So seterusnya